Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, so hari ni cikgu nak ajar iaitu berkaitan dengan fungsi dan persamaan kuadratik. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Okay, dia kata tentukan titik maksimum atau titik minimum dan nyatakan persamaan paksi simetri bagi setiap graf fungsi kuadratik berikut. Okay, kita tengok contoh yang pertama ni. Okay, so yang ni kita nampak graf dia adalah bentuk senyum ya. So bila dia senyum, bentuk senyum, so dia mempunyai titik minimum. Okay, so titik minimum tu kat mana? Titik minimum adalah yang paling bawah sekali, yang ini. Okay, so titik ini koordinat dia kita tengok ni. Ini negatif 1, X dia adalah negatif 1 dan nilai Y dia adalah 2. So jadi ini adalah dia punya titik minimum, negatif 1, negatif 2. Okay, lepas tu dia tanya persamaan paksi simetri. Okay, persamaan simetri adalah yang titik tengah-tengah. So titik tengah-tengah yang ni, tengah-tengah. Okay, so ni tengah-tengah. So jadi ni dia separuh daripada ni lah. Seolah ada separuh daripada ni. So jadi titik tengah-tengah ni adalah pada negatif 1. Okay, so ni garis lurus. So ni X sama dengan negatif 1. Okay, so cikgu ulang balik semula. Okay, katakanlah titik tu contoh lain lah. Katakan titik tu berada pada katakan sini negatif 1. So jadi ni katakan persamaan ni, ini negatif 2. So jadi ni garisan negatif X sama dengan negatif 2. Okay, katakan titik kat sini X sama dengan 4 katakan. So ni adalah garisan dia. So ni X sama dengan 4. Katakan sini 6 lah pula. So ni garisan ni X sama dengan 6. Okay, so kita tengok nombor 1, soalan 1. Okay, yang pertama kita cari titik minimum dulu. So titik minimum dia berada di sini. Okay, so berada di sini. So kita tak paksi X. So paksi X kat sini adalah nilai adalah 1. So titik ni koordinat dia 1. Dan ni Y dia adalah negatif 2. So titik minimum. Okay, kenapa titik minimum? Sebab dia bentuk senyum kerana dia bentuk senyum. So titik minimum adalah 1, negatif 2. Okay, lepas tu paksi simetri. Okay, so paksi simetri adalah titik tengah-tengah. So titik tengah yang inilah. Kat sini. Cikgu besarkan sikit. Tak berapa nampak, tapi cikgu ambil warna merah lah. Merah lebih nampak sikit. Pun tak nampak, tak berapa nampak sangat. Cikgu ambil gelap sikit lah, warna ungu. Cikgu tebal sikit. Ni satu. Okay, so titik ni adalah garisan ni pastinya adalah X sama dengan 1. So paksi simetri dia adalah X sama dengan 1. Persamaan. Jadi persamaan adalah X sama dengan 1. Okay, lepas tu kita tengok pula untuk nombor 2. Okay, so dia bentuk masam Bila dia bentuk masam, so dia adalah titik maksimum. So titik maksimum, okay, so berada pada paling atas sekali ni, titik maksimum. So jadi nak baca koordinat ni, kita tengok dulu paksi X. Paksi X adalah 2 dan paksi Y nilai dia adalah 1. Okay, so jadi titik maksimum adalah 2, 1. Okay, dan kemudian persamaan paksi simetri. Okay, so persamaan paksi simetri dia, kita tengok yang tengah-tengah ni lah. Ni tengah-tengah ni. Cikgu tebalkan sikit. Yang ni, iaitu X sama dengan 2. So persamaan dia adalah X sama dengan 2. Okay, kemudian kita tengok nombor 3 pula. Okay, so jadi kalau kita tengok nombor 3 ni pun sama. Dia graf dia bentuk masam. So titik ni titik maksimum dia.
So ini adalah titik maksimum. Okay, so jadi kita baca dulu pada paksi X. Okay, so ni kosong. Kalau tengok baca sini, ini 1. So maksudnya 2 kotak kecil ni sama dengan 1. So maksud sini adalah negatif 1. So titik ni X dia adalah negatif 1. Memang dia tak tulis ni, tapi cikgu boleh baca daripada sini. Dia sifat ni 1. Okay, untuk paksi Y. Okay, so ni adalah, ni 3 kan. So ni titik ni ada 3. So ni 1, ini 2, dan ni adalah 4. Okay, so jadi dalam soalan kadang-kadang dia tak bagi tahu tau. So jadi kamu kena interpret daripada situ. Okay, so jadi kat sini untuk paksi Y dia adalah 4. So koordinat adalah negatif 1, 4. Okay, lepas tu kita nak cari dia punya persamaan paksi simetri. So persamaan paksi simetri yang inilah. Okay, so yang tengah-tengah ni, iaitu sama dengan negatif 1. So X sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan B. Okey, so soalan B dia kata tentukan persamaan simetri bagi setiap graf fungsi kuadratik berikut. So formula dia yang ni ya. X sama dengan negatif B bagikan dengan 2A. So semalam cikgu dah ajar persamaan kuadratik. Persamaan secara umum dia adalah AX square plus BX plus tambah C. Okay, so jadi nilai A, okay, nilai A kat sini sama dengan 3. So A sama dengan 3. Okay, B sama dengan 6. Dan C nilai dia adalah sama dengan negatif 5. So jadi kamu guna formula ni. So X paksi simetri dia, paksi simetri dia adalah so B bahagikan dengan negatif 2A. So B nilai kita adalah 6. So 6 bahagi negatif 2. So A nilai dia 3. Okay, so jadi kamu tekan kalkulator. Okay, 6 bahagikan dengan negatif 2 darab 3. So kita dapat negatif 1. Okey, so sini dapat negatif 1. Okey, lepas tu samalah untuk soalan lain. Okey. So untuk nombor 2 ni A dia adalah negatif 2. B nilai dia adalah negatif 10 dan C nilai dia adalah 7. So kita nak cari paksi simetri. So B bagi dengan negatif 2A. So B negatif 10 bahagikan dengan negatif 2 darab A, iaitu negatif 2. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat negatif 5/2. Kamu nak pecahan boleh, dalam bentuk desimal pun boleh, atau perpuluhan, bergantung kepada soalan lah. Okey. Okey, kemudian untuk soalan nombor 3. Okey, nilai A dia kat sini adalah 4 ya. Dan nilai B dia adalah B tu tak ada kat sini. Sebab tak ada X kan. Dia sebenarnya bentuk dia macam ni, 4X kuasa 2 campur 0 darab X tolak 9. Cuma 0 ni tak nampak kat sini, sebab 0 darab X adalah 0. So B dia adalah 0 lah. Okey, so ni B dia. Ini adalah B. Okey, so B adalah 0. Okey, lepas tu C nilai dia adalah negatif 9. So X sama dengan negatif B bahagikan dengan 2A. So negatif B darab dengan 0 bagi 2 darab A, so 4. So dapat 0.
So simetri dia adalah pada titik simetri X dia adalah kosong. Okey, kemudian untuk nombor 4. Okey, so jadi kamu dia susun secara tak terbalik So jadi kalau kamu confuse, kamu boleh susun balik. So kita letak depan. So 8x kuasa 2 tolak 2x tambah 7. Okey, so dah susun. Macam cikgu dah tahulah mana A mana B. So kalau kamu tak confuse, kamu boleh susun dulu. So dah susun, kamu dah boleh tahulah mana A mana B mana C. So A, yang ni lah 8. A sama dengan 8, B sama dengan negatif 2 dan C sama dengan 7. So kita masuk dalam formula X sama dengan negatif B bagikan dengan 2A. So negatif 2 bahagi dengan 2 darab A iaitu 8. So dapat 2/16. So jawapan dia adalah 1/8. Okey. Kemudian kita pergi kepada soalan yang berbentuk lakar So jadi kita tengok soalan yang pertama. Okey, so pada paksi yang sama, lakar setiap graf fungsi kuadratik berikut. Okey, so yang ni dia suruh kita lakar X kuasa 2. So dia bagi sini 2X kuasa 2. Okey, yang ni dia bagi asalnya macam ni. Asal dia bagi macam ni. Dia bagi yang ni. Okey, so soalan dia suruh lukis yang ini. So jadi macam nak lukis ni. Okey, so jadi kita berbantukan aplikasi yang dia ada pada internet. Okey, so jadi kita tengok yang pertama Okey, so sebelum ni cikgu masukkan persamaan ni 2x kuasa 2. So cikgu masukkan persamaan 2x kuasa 2. So 2x kuasa 2. Okey, so jadi kita dapat bentuk graf dia macam ni. Okey, ni kita dapat bentuk graf dia macam ni. Okey, so bentuk graf dia macam ni. Okey, ni adalah graf 2x sama 2x kuasa 2. Okey, sekarang kita nak lukis graf yang ini. So kita masukkan x kuasa 2. So jadi nampak tak perbezaan dia? So jadi apa yang kita boleh buat kesimpulan dekat sini adalah okey, so apa yang kita boleh buat kesimpulan adalah kalau dia punya nilai dia semakin kecil, graf dia tu semakin kembang. Kalau 2, dia dekat sini. Okey, kalau 2 x kuasa 2, graf dia kat sini. Kalau dia makin kecil nilai A dia ni, dia akan mengembang lagi besar macam ni. Okey, so jadi itulah nampak kembang macam ni. Okey, kita tengok contoh lain. Ni 0.5. Okey, so ni 0.5. Dia suruh kita buat lukis 0.5. Ni nilai dia 1 ni. Okey, so nilai 1. So jadi daripada ni tadi dia makin kecil kan. Ni nilai A kat sini adalah nilai A dia kat sini adalah A dia sini adalah 1. So jadi sini A ni adalah nilai dia adalah 0.5. So makin kecil. So bila makin kecil, graf tu akan mengembang lebih besar. Okey, dia akan mengembang lebih besar. Cikgu lukis tak apa-apa kemas. Tengok dia jadi macam tu. Boleh harap-harap boleh drag. Ini tak boleh. Macam mana dia nak adahkan ni? Sekejap ya.
lebih kurang sini. Okey, lebih kurang macam tu. Cikgu padam. Okey, so itu untuk 0.5. Kalau nak tunjukkan dekat graf, ini cikgu letak 1 ya. So 1 warna hitam lah. Okey, yang warna ungu ni cikgu tukar dia jadi 0.5. So jadi ungu ni ya, tak ada 0.5 tu yang nampak jadi kecil, lepas tu dia lagi kembang 0.5. Okey, so jadi yang dia makin kembang, sama macam lukisan yang gambar yang cikgu lukis. Okey, kemudian untuk yang ini negatif 3 ya. So negatif 3 negatif 3 X kuasa 2. Okay, sebenarnya ni soalan ni dia tersilap ya. Dia soalan ni sebenarnya dia suruh kamu lukis fx sama dengan negatif x kuasa 2. Soalan dia sebenarnya. Okey, ni cikgu padam lah. So jadi macam nak lukis graf ni. Okey, yang pertama dia punya ni nilai dia kat sini besar ya. Nilai kat sini negatif 3. Okey, nilai yang kat sini adalah negatif 3. Okey, so negatif 3. So jadi kita nak lukis yang kat sini A dia ni adalah negatif 1. Okey, A dia negatif 1. So jadi daripada yang kita belajar tadi, makin nilai tu mengecil, dia makin, contoh yang ni kan. Okey, yang ini A dia 2. Okey, A dia 2. So A yang soalan yang kita nak lukis tu A dia 1. So makin kecil. So makin kecil dia akan mengembang. Okey. Cuma yang ini negatif. So jadi sekarang dia negatif 3. So sekarang ni dia nak jadikan A dia negatif 1. So dia akan mengecil dekat sini. Okey. So jadi cara nak lukis dia, so dia akan mengecil dekat sini. So ini adalah fx sama dengan negatif x kuasa 2. So jadi kalau kita tengok dekat graf sini, kita boleh lukis negatif x kuasa 2. So jadi kita nampak graf dia dah turun ke bawah ya.
Lepas tu cikgu tukar ni kepada negatif 3. Okey, so jadi kalau kita tengok negatif dia akan besar yang ni. Yang besar tu. Okey. 3 yang warna hitam tu adalah negatif 3. Okey, negatif 3. Lepas tu yang ungu ni yang ungu okey, so negatif 3 yang warna ungu lah. Okey. Lepas tu negatif 1 adalah yang warna hitam. Okey, yang ni kita kena betulkan. Sebab yang kalau kita tengok sini, negatif X kuasa 2 berada di luar. Ini adalah negatif X kuasa 2. Yang ini pula, yang warna ungu ni adalah yang warna dalam. So di sini adalah negatif 3 X kuasa 2. Okey, lepas tu kita pergi kepada soalan B. Okey, soalan B, dia suruh kamu lakarkan untuk graf yang ini. Okey, kalau kita tengok ni, X kuasa 2 campur 2X. So bila dia negatif, dia akan, yang graf dia asalnya kat sini. So bila dia jadi sini negatif, dia akan tukar kat sebelah sini. Okey, so jadi yang macam ni, ni positif. Okey, so dia akan pindah sebelah sini lah. Okey, graf dia akan pindah sebelah sini. Okey, so jadi kalau kita lukis, kita saja tolak 5X. Okey, so ni graf dia bentuk. Okey, lepas tu yang ini tambah X. Okey, so nampak tak ada punya graf tu sama macam yang cikgu kita akarkan. Okey, so jadi yang warna hitam ni yang inilah. Okey, yang ini kita 5X. Yang ini yang warna ungu ni. Okey, yang warna ungu ni. Okey. Okey, lepas tu untuk nombor 2 ni pula. Okey, ni X kuasa 2. Okey, so jadi sekarang kita nak lukis yang ini. So jadi bila X kuasa 2 ni dah tak ada dah ni. So jadi dia akan pergi kat sebelah sini. So graf dia akan bentuk macam ni. Okay, X kuasa 2. Okay, kalau cikgu lukis kat sini graf dia, okay, so ini adalah X sama dengan warna hitam ni kan. Yang warna hitam ni adalah graf X sama dengan 2. Okay, kalau cikgu lukis X tambah X ya. Ni warna hitam. Dia sebab tak apa nampak sangat sebab kita tak besarkan lah. Okey, so sama macam kita lukis ni tadi lah. Okey, yang warna ungu ni, yang ini adalah yang warna ungu. Yang ini warna merah ni adalah yang warna hitam ni. Okey. Okey, lepas tu kita pergi kepada soalan yang bawah ni. Okey, sekarang kita nak lukis graf untuk ni ya. Lakar. So lakar. Okey, so jadi kita tahu persamaan dia adalah AX² plus BX tambah C. So C ni adalah pintasan Y dia. Okey, so ini negatif 3. So jadi kamu di sini tengok ni negatif 3. So tandakan sini negatif 3. Lepas tu kamu lukis je dia punya graf ni yang lagi satu ni. So buat besar.
lebih kurang macam ni lah. Okay. So kalau nak tengok pembuktian, kita lukis graf kat sini. Tambah X tolak 1. Okay, so jadi yang warna hitam ni persamaan yang ni lah, yang ni warna hitam ni kan. Okay, warna hitam ni sama dengan yang kat sini. Lepas tu tolak 3 pula. So tolak 3. So jadi kita dapatlah macam yang ni, macam lagaran. So jadi inilah lukisan dia warna ungu. Okay, kemudian untuk nombor yang soalan yang terakhir. Okay, so yang terakhir ni negatif X tambah 4. Dan dia pula tambah 2. Okay, so dia akan turun bawah macam ni. Okay, so jadi kalau kamu tengok sini tambah 4. So kita ambil boleh nak 4 ni. So kita lakar saja. Dia bukan lukis tau, ini adalah lakar. So sama macam graf yang kita lakar lukis ni. Okay, so itu saja. Sekian, terima kasih.